teruskan dengan edisi Sabah bersama Rita Aloysius Malik. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Sabah kini mempunyai pusat sehenti program Sabah Malaysia My Second Home atau Sabah MM2H. Majlis Pelancaran Pusat Sehenti itu disempurnakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liew di Ibu Negeri. Dalam ucapannya, Datuk Christina berkata antara manfaat pusat sehenti ini mempercepatkan proses mengurangkan kerenah birokrasi dan meningkatkan ketelusan. Ia dicapai melalui kerjasama pelbagai agensi termasuk Kerajaan Negeri, Jabatan Imigresen, Polis Diraja Malaysia dan MOTEC. Justru Datuk Christina merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat merealisasikan inisiatif ini. Kemudahan ini dilihat mampu meningkatkan penyertaan program Sabah MM2H sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi negeri. Ia sejajar peranan program untuk menarik kehadiran warga antarabangsa yang mampu melabur jangka panjang dan berbelanja dalam negeri, sekaligus memberi sumbangan positif kepada ekonomi dan masyarakat. Program Sabah MM2H juga dijangka memberi limpahan manfaat kepada sektor hartanah, pelancongan, kesihatan, pendidikan serta perniagaan tempatan, serta membuka peluang pekerjaan, meningkatkan pelaburan dan menggalakkan pertukaran budaya. Pengurusan harta pusaka penting bagi menjamin kesejahteraan keluarga. Namun masih ramai kurang cakna merancang pewarisan harta semasa hidup. Akibatnya banyak harta pusaka tidak dapat dimanfaatkan oleh waris. Menyedari hakikat itu, Amanah Raya Berhad menganjurkan Hari Bertemu Pelanggan. Ia dilaksana bersempena kempen Bina Legasi Amanah Raya 2025 yang berlangsung dari 1 Ogos hingga 31 September ini di seluruh negara. Di Sabah berlangsung kempen anjuran Amanah Raya Cawangan Kota Kinabalu yang mendapat pujian Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muaram. Program dikatakan tepat pada masanya bagi masyarakat mendapat khidmat nasihat secara bersemuka. Kita menyambut baiklah di atas usaha Amanah Raya Berhad ini yang benar-benar inginkan kita melihat rakyat kita lebih terjamin dengan adanya wasiat, dengan adanya faraid dan sebagainya. Ini adalah menjadikan satu masyarakat yang makmur, masyarakat yang akan menghormati satu dengan yang lain berdasarkan kepada apa yang telah diamanahkan dalam amanah raya itu sendiri kepada waris-waris kita. Turut dijalankan sesi khidmat nasihat, pengiraan faraid dan penerangan produk perancangan harta. Kerjasama erat antara Amanah Raya, agensi kerajaan dan swasta diyakini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pengurusan harta pusaka, sekaligus mengurangkan isu harta pusaka tidak diwarisi. Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selangor mula menunjukkan pengurangan. Penduduk yang berlindung di PPK Selangor menurun kepada 154 orang daripada 54 keluarga berbanding 213 orang daripada 69 keluarga petang semalam. Menurut Sekretariat Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, mereka terdiri penduduk dari 8 buah kampung. Ia termasuk Kampung Bakalau, Suasa, Bangkalala, Mentulud, Lubak, Padas Valley, Bingkul dan Pintas. Beaufort dilanda banjir sejak Isnin lalu susulan hujan lebat berterusan. Usaha membudayakan gaya hidup sehat dalam kalangan murid, guru dan komuniti sekolah terus dipertingkat, antaranya dengan memperkenalkan Package Health Promotion in Learning Institution atau HAPPILY. Program baru ini menggantikan model kelab doktor muda dengan pendekatan lebih kreatif, inklusif dan relevan dengan keperluan semasa. Pengarah Pendidikan Sabah, Datuk Raisin Saidin berkata, HAPPILY melalui aktiviti berstruktur menyokong agenda kesihatan, kebersihan dan keselamatan sekolah. Beliau berucap merasmikan program HAPPILY peringkat Sabah di Dewan SK Pekan Tongot. Teks ucapannya dibacakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembangunan Murib, Robert John. Datuk Raisin yakin program ini mampu melahirkan generasi berdaya saing di peringkat global.
Pelaksanaan julung kali di kawasan pedalaman ini membuktikan komitmen Jabatan Pendidikan membantu pelajar seiring arus perubahan. Lebih 500 murid menyertai program yang diisi dengan aktiviti interaktif Happily, Plug and Play serta X-Break Wow. Program dilaksana dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sebagai rakan strategik. Kerjasama antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB diyakini memberi manfaat besar kepada pelajar, industri perkayuan dan masyarakat. Menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai, pelajar UMS berpeluang menjalani latihan industri dengan pendedahan praktikal. Pada masa sama, membolehkan pihak UMS memperluaskan penyelidikan bersama dan pemindahan teknologi. NAF Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, usaha ini memastikan graduan lebih bersedia menghadapi cabaran pasaran kerja. Manakala industri pula mendapat hasil kajian yang boleh diterjemah kepada produk, dasar dan amalan terbaik. Kerjasama ini turut membuka ruang pembangunan produk hiliran berasaskan kayu serta penerokaan reka bentuk dan seni bina kayu, sekaligus meningkatkan nilai tambah industri. Datuk Dr. Kasim optimis kolaborasi seumpama menjadi pemangkin melahirkan modal insan berdaya saing, inovatif dan mampu menghadapi cabaran global. Terdahulu, Datuk Dr. Kasim dan Ketua Pengarah MTIB, Saiful Bahri Saleh, menandatangani MOU mewakili pihak masing-masing. Jelajah Aspirasi Malaysia JAM Zon Sabah 2025 bermula hari ini. Majlis pelepasan peserta dijangka disempurnakan. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali di lobi Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi sebentar lagi. Konvoi jelajah dari Kota Kinabalu melibatkan 3 kenderaan dengan 12 peserta termasuk para penyampai radio RTM Sabah akan singgah di Keningau sebelum bergerak ke Tawau. Demikian menurut Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio RTM Sabah, Artika Madbi, ketika dihubungi di Kota Kinabalu. Konvoi 3 hari ini dijayakan dengan kerjasama 5 penaja utama iaitu Petron Malaysia, Majlis Tibet Negara, Hotel Sri Malaysia, Universiti Malaysia Perlis dan Rakan Strategik Simpanan SSPN. Majlis penutupan akan diadakan di Kampung Berantian Kalabakan selepas program tanggungjawab sosial CSR Petron esok. Bertemakan rentasi bumi bertuah menyemai cinta tanah air, JAM antara lain bertujuan mengajak orang ramai sama-sama menghayati erti kemerdekaan negara. Sabah merupakan lokasi terakhir JAM 2025 yang dilancarkan di Gua Kelam Kangar Perlis 16 Ogos lalu. Program Papar Maker Fair berjaya melonjak minat serta kemahiran teknologi anak muda di daerah berkenaan yang melibatkan 172 pasukan daripada sekolah rendah dan menengah dengan penyertaan lebih 500 pelajar. Program yang cukup baik dan memberi peluang kepada anak-anak kita, khususnya pelajar-pelajar daripada sekolah rendah dan sekolah menengah yang ada di daerah Papar ini menunjukkan bakat dan kebolehan mereka. Beliau ditemui RTM sempena Papar Maker Fair peringkat negeri di SMK Pengalat. Menurut Datuk Rosli, kerjasama dengan syarikat swasta amat penting bagi memberi manfaat langsung kepada pelajar, sekolah dan komuniti setempat. Melalui program ini, peserta terbaik akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan di Pulau Pinang November depan. Sementara itu, Ketua CSR Kumpulan Hub Seng Amidah Abidin berkata, pihaknya komited melaksanakan program pendidikan melalui tanggungjawab sosial korporat CSR. Kami juga berkolaborasi dengan badan-badan korporat yang lain serta inisiatif-inisiatif yang dapat menggerakkan pendidikan dan membina kapasiti di sekitar sekolah, komuniti dan juga dalam institusi pendidikan. Papar Maker Fair merupakan anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Papar dengan kerjasama rakan strategik dari sektor pendidikan dan korporat. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak bersama Norsila Talaha di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.